Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaudah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua di luar sana. Untuk kali ini kita kongsikan cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran dan ayat surah pilihan kita kali ini iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 77 sehingga 83. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berada di rumah, kalau nak buka Al-Quran silakan ke halaman 12 insya-Allah. Dan juga bagi yang pertama kali bersama dengan kita, alhamdulillah kita telah sebelum ini khatam juzuk ke-30 dan sekarang kita telah masuk ke juzuk yang pertama. Sekarang pada ayat yang ke-77 surah yang kedua iaitu surah Al-Baqarah. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berhajat untuk khatam Al-Quran bersama dengan kami, jadi insya-Allah boleh terus mengikuti pelajaran yang disediakan. Insya-Allah sama-sama kita mencari redha Allah melalui pengajian Al-Quran. Yang baru pertama kali bersama, saya mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita mempelajari ilmu tajwid kali ini dan semoga ianya diberkati. Jadi sebelum kita mulakan, seperti biasa harapan saya pengerasnya iaitu kita tekan button share, insya-Allah kita kongsi-kongsikan dengan orang yang tersayang, dengan ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita agar mereka juga insya-Allah dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran masing-masing. Di samping itu kita mendapat pahala berkongsi ilmu. Baik,
tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita langsung masuk kepada bacaan isti'azah. Sebelum itu boleh tak saya dapatkan had dan juga thumbs up untuk permulaan supaya saya lebih bersemangat untuk kongsikan insya-Allah dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat pada bacaan isti'azah, hamzah dan ainnya itu pastikan disebut dibezakan dengan jelas. A dengan au. Jangan baca au ataupun au, ya. Dengar dan ikut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi zu di hujung lidah, billah dibaca lafzul jalalah dengan wajah yang nipis dan la-nya dibacakan 2 harakat. Kemudian minasyai, bukan syai tapi syai. To nir rajim, nun baris bawah terus naik di atas ra. Baik, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, langsung kita lihat ayat yang ke-77 dari surah Al-Baqarah. Kita akan baca bersama-sama dahulu satu persatu ayat, insya-Allah di akhirnya kita akan baca daripada awal sehingga akhir. Awala ya ain itu jelaskan. Lamuna an. Jadi kemudian an didengungkan 2 harakat. Di situ hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Jangan pula kita baca awala ya'lamu anna Allah. Tak betul. Dia kena baca awala ya'lamu an. Di situ didengungkan 2 harakat. Barulah Allah haya ha nak ke ya jangan lambat. Lamu ma mu nak ke ma juga jangan lambat. Kadang di sendi-sendi perkataan nak masuk kepada perkataan yang lain itu kadang-kadang bila di akhir perkataan itu 1 harakat. Jadi kebiasaannya kebanyakannya orang lakukan kesalahan di mana dia terlambat masuk. Bila terlambat masuk kedengaran seakan-akan 2 harakat. Ya. Ya'lamu ma yusir sin baris bawah terus naik di atas ra yang bersabdu. Yusirru dan dibacakan ru dengan wajah yang tebal 2 harakat. Nawa ma yu'linun dan diwaqafkan, jelaskan huruf nunnya dengan hukum ma'ari disukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan pula kita berhenti yu'linun, itu salah. Baik, dengarkan bersama-sama. Awala ya'lamu anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah nanti kita buat ulang pengulangan balik. Kita lihat ayat seterusnya dahulu. Ayat yang ke-78. Wa minhum min izhar halqi, bunyi saja min terus masuk hum. Jangan baca hum tapi hum. Ha baris depan, ha baris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Kalau tulis dalam bahasa Melayunya HU bukan HO. Jadi bila bertemu mim mati jadi bunyinya hum. Jangan pula kita baca hum, ramai orang baca hum di situ. Wa minhum kemudian di situ hukumnya idgham di situ hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Jangan pula kita baca ummiyuna la, salah. Dia kena baca didengungkan 2 harakat. Barulah mim baris bawah naik di atas ya yang bersabdu, tekankan. Nawala ya jelaskan pada ain. Lamunal nun baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di situ alif lam qamariyah. Jadi lamnya disebutkan dengan jelas. Nal kita ta, jangan ta, jangan luas. Huruf jaiyah ni lantunannya itu ke depan. Kitaba illa il, jangan il, jangan baca il tapi il. Illa dibacakan 4 atau 5 harakat. Ma jangan jangan luas. Ni ya wa in, ni tekankan di atas ya itu. Ya wa in, sebut saja in, di situ hukum izhar halqi.
hum, kemudian hukum izhar syafawi. Dua-duanya jangan dipanjangkan, sempurnakan saja bunyi nun dan mim matinya. In hum illa, terus masuk illa. Yadhunnun, dan didengungkan di atas nun 2 harakat. Di situ hukum wajibul gunnah. Jangan pula kita baca yadhunnun, tak betul. Bacaan yang betul yadhunnun, baru masuk nun dan diwaqafkan dengan ma'aril sukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh sahabat-sahabat kita dengar dan ikut bersama-sama. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Alhamdulillah, boleh insya-Allah ya. Baik. Bagi sahabat-sahabat, sebelum kita pergi lanjut, yang baru bersama dengan kita, saya harapkan yang ramai-ramai ini mohon tekan button share dulu, insya-Allah. Kita kongsikan ilmu ini kepada ahli keluarga dan kawan-kawan kita, dan jangan lupa berikan saya semangat dengan memberikan heart dan juga thumbs up. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Fawai, jangan fawai, tak mau Fawailul, di situ hukumnya idgham bila gunnah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan komen, asalnya lam tanwin 2 di depan bunyi lun. Tapi bila datang lam, idgham bila gunnah ada 2 huruf, lam dan ra. Sama ada tanwin baris 2 ataupun nun sukun ataupun nun mati. Kalau datang selepasnya huruf lam ataupun huruf ra, hukumnya idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Asalnya fawailun jadi fawailul. Kemudian lil. Jangan baca lil. Ramai orang baca fawailul lil ladzi. Bukan lil tetapi lil. Lam baris bawah kembali kepada asas. Lam baris kasrah bunyi li bukan bunyi le. Jadi bila bertemu lam jadi lil. Lil ladzi. Zi di hujung lidah. Nayak. Ada hamas di situ, ada kaf, bila tanda mati ada bunyi anginnya. Yak tubunal, nun baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Kitaba bi aidihim, ai 2 harakat, bukan bi tetapi bi kemudian di 2 harakat. Him, jangan bunyi him tetapi him him. Ha baris bawah bunyi hi, bila bertemu mim jadi him. Di situ hukum izhar syafawi. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di situ. Mim mati yang ada tanda mati hukumnya izhar syafawi, jangan dipanjangkan. Bunyikan saja him, terus masuk sum di hujung lidah. Kemudian didengungkan 2 harakat, hukumnya wajibul gunnah. Summa yaquluna hadza, ha besar, za di hujung lidah 2 harakat. Min, di situ hukum izhar halqi, bunyi saja min, jangan lambat, terus masuk di situ hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa pula jangan dijelaskan, jangan pula kita bunyi ain, walaupun asalnya ain bila baris bawah bertemu nun bunyi ain. Tapi bila datang dal salah satu 15 huruf ikhfa, jadi bunyinya itu disembunyikan di belakang dal dengan kadar panjang 2 harakat. Begitu. Kemudian lafzul jalalah bila datang sebelumnya baris kasrah dibacakan dengan wajah yang nipis. Jangan pula kita baca dillah, tak betul. Dia kena baca nipis. Dillah dengan 2 harakat la itu Kemudian liyash hi nak ke li jangan lambat. Liyashtaru bihi, hi dibacakan dengan 2 harakat, maksilah qasirah. Sa di hujung lidah. Samana, di situ ikhfa hakiki. Jadi tapi dibacakan dengan tebal kerana qaf sifatnya isti'la. Samana, jangan pula kita baca samana, itu salah bacanya samana, barulah masuk qalila. Baik, di situ ada waqaf sili. Kalau sahabat-sahabat nak sambung silakan. Tapi kalau sambung jadi kena baca ikhfa lah.
qalilan fawailul lahum, begitu ya. Tapi kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf qalilan, mak iwad bila berhenti menjadi la dengan kadar panjang 2 harakat. Kemudian kalau nafas tak habis, nafas tak cukup, memadailah berhenti di situ ya, daripada kita terus sehingga kan berhentinya jadi tidak cantik ya. Kemudian kita ambil ibtidak balik pada fawailul lahum, fawai, jangan fawai tapi wai. Lul, sekali lagi kita jumpa idgham bila gunnah di situ. Asalnya lun jadi lul lahum, mim mati bertemu mim. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis bila mim mati bertemu mim, hukumnya idgham mislan saghir dibacakan dengan kadar panjang 2 harakat dan didengungkan. Lahum mim, 2 kali 2 harakat di situ, 2 kali wajibul gunnah, jangan lupa. Ramai kalau di situ mereka yang tidak disiplin, dia baca macam mana? Fawailul lahum mimma tak betul. Fawailul lahum mimma katabat. Salah. Dia kena baca fawailul lahum mimma, baru masuk ma. 2 harakat. Katabat. Ada hamas di situ. Aidihim. Izhar syafawi, bunyi saja him, terus masuk fawailul. Sekali lagi di situ idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Lahum. Sekali lagi kita jumpa idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim, dengungkan 2 harakat. Kemudian mim, di situ didengungkan juga 2 harakat, hukumnya wajibul gunnah min bersabdu. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis, iaitu sekiranya jumpa di dalam Al-Quran mim ataupun nun yang bersabdu, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Mayak, ada hamas, sibun, dan diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat, hukumnya ma'arid li sukun. Jangan pula kita berhenti yak sibun, salah ya. Baik, cuba sahabat-sahabat dengarkan. Saya tahu nak ingat banyak hukum-hukum dalam ayat ni saja pun berpuluh-puluh hukum yang nak kena ingat ya, macam-macam lah, nun matinya, mim matinya, hukum mat dan sebagainya. Jadi ala kulli hal, bagi sahabat-sahabat yang insya-Allah nak kami bantu belajar balik daripada asas, betulkan makhraj-makhraj huruf, hukum-hukum tajwid, jangan bimbang. Walaupun kita tahu Ramadan sudah tidak lama, Ramadan tak sampai lagi 2 bulan insya-Allah. Jadi ala kulli hal, kita buatlah persediaan belajar balik daripada asas, betulkan kembali makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid. Yang nak kami bantu, insya-Allah kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku asas dan tajwid, serta mendapat bimbingan daripada kami dari masa ke semasa insya-Allah, dan banyak lagi kelebihan sebagai ahli cepat Quran. Boleh tulis di ruangan komen di bawah nak jadi ahli cepat Quran, insya-Allah admin kami akan bantu anda untuk mendaftar. Baik, sekali lagi kita bacakan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Baik, kalau saya waqaf di situ, saya akan ibtidak balik pada thumma. Thumma yaqulu hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Boleh sahabat-sahabat. Jadi yang pentingnya kena praktis selalulah, kena dilakukan pengulangan dari masa ke semasa insya-Allah. Kalau untuk memantapkan lagi bacaan. Apa kata kita baca sekali lagi? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Kalau saya waqaf di situ, saya sambung juga pada thumma. Thumma yaqulu hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila.
fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Baik, alhamdulillah, insyaallah ya. Jadi kita teruskan ayat seterusnya. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar. Jangan lupa mengerasnya seperti biasa, insya-Allah. Tekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan kawan-kawan kita, insya-Allah, supaya mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran ya. Dan kita juga secara tidak langsung mendapat pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik. Wa qalu. Jadi kita baca qa 2 harakat dan lu juga 2 harakat. La, di situ hukum ikhfa. Asalnya lam baris atas bertemu nun bunyi lan. Tapi itu bacaan yang jelas, bacaan izhar. Tapi di sini hukumnya ikhfa, ikhfa hakiki. Ikhfa kena baca dan disembunyikan nun matinya di belakang huruf yang nak masuk. Di sini nak masuk huruf ta. Kita standby untuk sebut ta. La, 2 harakat. Lan tamassanan. Di situ didengungkan 2 harakat. Wajibul gunnah. Nun sabdu. Na 2 harakat. Ru'illa. Dibacakan dengan di situ 4 atau 5 harakat. Ayyamam. Di situ didengungkan. Tanwin bertemu mim. Nama hukumnya idgham bi gunnah. Masuk dengan dengung kadar panjang 2 harakat. Ma, jangan baca mak jadi huruf kaf ataupun ma jadi huruf hamzah, huruf ain ya. Ma'dudah. Dan ta marbutah iaitu ta simpul, bila kita waqaf jangan lupa tukarkan kepada ha. Kalau kita pilih untuk waqaf pada waqaf jaiz, ada jim kecil di situ ya. Kemudian terus wasal pada qul antattaqaltum qal kha baris atas bertemu zal yang bertanda mati di hujung lidah. Khal. Kemudian tum ya, jangan baca tum tetapi tum. Izhar syafawi, bunyi saja tum terus masuk ikhfa 2 harakat balik. Allah. Di sini kita jumpa lafzul jalalah yang datang sebelumnya baris atas kena baca tebal. Jangan pula kita baca nipis. Jangan baca indallah. Tak betul. Di situ kena baca indallah dengan kadar panjang 2 harakat. Hi'ah, ain baris atas bertemu ha. Dan di situ hukum ikhfa. Asalnya ahdan, tapi bila datang fa jadi ikhfa. Dan dengan kadar 2 harakat. Falai, di situ hukumnya idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ya. Jangan lupa dengungkan 2 harakat. Masuk beserta dengung. Falai, gitu. Asalnya falan jadi falai 2 harakat. Yukhlifallah 2 harakat. Hu'ahdah. Kemudian kalau pilih waqaf di situ, kalau nafas tak sampai, kalau nafas sampai sambung. Kalau sambung di situ jadi matsilah tawilah. Kena baca inda ahdahu amtahu. Jadi hu tu kena baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau pilih untuk wasal, pilih untuk sambung. Tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, berhenti di ahdah, kemudian terus ambil wasal ibtidak pada am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik, apa kata? Dengar dan ikut bersama-sama insya-Allah. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attaqaltum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Alhamdulillah. Boleh? Baik, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan like dan juga heart kepada saya insya-Allah. Berikan kasih sayang sebagai tanda
kasih dan sayang kita kepada Al-Quran dan kasih dan sayang kita sesama Islam, sesama insan. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Bala, bala, bala. Itu saja. Jangan lambat. Ba nak ke la tu. Ba tu satu harakat saja. Bala man. Di situ hukumnya ikhfa. Jangan baca bala man. Ramai orang baca man. Dia baca wajah jelas. Di situ wajah izhar. Di situ kena baca dengan wajah ikhfa hakiki. Dua harakat. Man kasaba sayyi'atan. Di situ sayyi'. Ya bersabdu, tekankan sayyi'atan. Di situ hukumnya idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Ya, asalnya sayyi'atan. Tapi kalau kita masuk tanpa dengung, dia punya sayyi'atau, itu masuk dah cantik tapi dengung tak ada. Dengung ni bunyi yang keluar daripada khayshum. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis bunyi yang keluar daripada rongga hidung. Sayyi'atau, kita bawakan ke hidung tu. Tau, itu baru berdengung. Kalau tau, tak sampai ke hidung. Tak sampai ke hidung. Dia kena sampai. Dua harakat. Wa'aha, wa'aha. Ha pedas. Tot. To bari atas bertemu ta. To bertemu ta. Tot, gitu ya. Ada hamas. Bihi. Dan juga hi dibacakan dua harakat. Khati dibacakan di situ dengan 4 ataupun 5 harakat, ya. Di situ nama hukumnya mak wajib muttasal, dipanjangkan dengan 4 atau 5 harakat. Atuhu, dan hu dibacakan 2 harakat. Faula, jangan panjang. Walaupun hamzah bari depan bertemu waw, tapi waw itu hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan pula kita baca faula. Tak betul. Dia kena baca faula. Dibacakan la-nya dengan 4 atau 5 harakat. Ika as. Ika as. Jangan baca ika as. Kalau as jadi huruf sin. Ika as. Ha. Ha pedas. Bun. Di situ didengungkan 2 harakat. Wajibul qunnah. Nar. Ro-nya dibacakan tebal. Jangan baca nar. Salah. Itu kalau kita pilih untuk waqaf. Kalau sambung, kita baca ashabun narihum. Rihum. Jadi tak ada tebalah di situ ya kalau kita pilih untuk wasal. Tapi kalau kita pilih untuk waqaf, dia ditebalah. Nar. Gitu ya. Kemudian kita ibtidak pada hum fiha khalidun. Baik, apa kata sahabat-sahabat? Dengar dan ikut bersama-sama. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alhamdulillah, boleh. Kita teruskan. Baik, saya tahulah banyak hukum-hukum yang nak ingat. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berhajat untuk kami bantu, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah kita akan kirimkan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut ke rumah anda bagi mereka yang menjadi ahli cepat Quran, dan kami akan berikan bimbingan kepada anda dan boleh berhubung secara langsung dengan kami insya-Allah sekiranya perlukan sebarang konsultasi, bantuan dan sebagainya. InsyaAllah yang penting sahabat-sahabat dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, diharapnya tahun ini Ramadan yang bakal menjelma akan menjadi Ramadan yang paling baik yang pernah kita lalui insya-Allah, khususnya dalam kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, bagi yang berhajat boleh tulis di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran. Kita lihat ayat yang seterusnya. Walladhi, waw bari atas terus naik di atas lam yang bersabdu. Walladhi, di hujung lidah. Amanu, 2 harakat. Wa amilus, lam bari depan terus naik di atas sad yang bertanda sabdu. Di situ hukumnya alif lam syamsiah. Jadi bila alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Jangan pula kita baca wa amilul solihat. Salah Wa amilus.
lam baris depan terus naik di atas sad. Salihah, ha pedas 2 harakat. Ti nak ke u tu jangan lambat. Ika ha pedas. Ba baris depan terus naik di atas lam yang bertanda mati. Jannah. Jan itu didengungkan 2 harakat. Nun sabdu, jangan lupa hukumnya wajibul gunnah dan ta marbutah. Bila kita waqaf dia bertukar menjadi ha. Jadi kita tukarkan, jangan pula baca jannat, salah dia kena bunyi jannah. Kemudian kalau kita pilih untuk waqaf pada di situ, kita terus ibtidak pada hum fiha, hum izhar syafawi, bunyi saja hum terus masuk fiha khalidun. Kalau kita pilih untuk waqaf pada jannah. Kalau kita pilih untuk sambung, dia jadi ashabul jannati hum fiha khalidun. Baik, sahabat-sahabat, dengar dan ikut bersama-sama. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Baik, itu kalau kita pilih untuk wasal. Kalau kita waqaf, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Boleh kita teruskan ayat dan seterusnya. Wa iz di hujung lidah. Wa iz akhadh juga di hujung lidah. Na 2 harakat. Misa, mi 2 harakat. Sa di hujung lidah. Mitsaqa bani, dibacakan 4 atau 5 harakat. Isra, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ilala, i 2 harakat. Lala, lam yang pertama 1 harakat, lam yang kedua 2 harakat. Ta'buduna illallah, ta'an yang jelaskan. Buduna illallah wabil hawabil. Ha nak ke wa jangan lambat. Kadang-kadang saya cerita ni berdasarkan pengalaman kita mengajar, insya-Allah. Jadi kita dapati kadang ramai orang terlambat, dia baca ha wabil. Jadi seakan-akan dengan ha-nya 2 harakat. Dia kena baca hawabil wabil, jangan baca wabil tetapi bil. Ba baris bawah bunyi bi, bila bertemu lam jadi bil. Wa 2 harakat. Lidai, jangan lidai, tak betul Lidai ni naik ke hamzah itu baris bawah jangan lambat. Hamzah baris bawah bunyi i, bila bertemu ha jadi ni ihsana. Di situ idgham bi gunnah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis tanwin bertemu waw idgham bi gunnah, bacalah dengan wajah dengung, masuk beserta dengung 2 harakat. Ihsana wa dhil zi di hujung lidah bertemu lam zil. Ra di situ menjadi tebal. Ba wal yatama wal masakin. Kalau saya pilih untuk waqaf di situ wasakin gitu. Tapi kalau nak sambung wal masakini wa qulu linnasi husna. Kalau saya waqaf di situ husnan jadi husna. Apa kata kita dengar dahulu dan ikut bersama-sama. Jangan hanya melihat dan mendengar sahabat-sahabat, insya-Allah. Boleh? Wa idh aqadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Baik, kalau saya waqaf di situ ihsanan jadi ihsana. Kemudian saya ibtidak balik pada wabil walidai. Wabil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal
والمساكين وقولوا للناس حسنا. Jadi kalau mengikut keperluan lah, mengikut keperluan masing-masing. Sebab setiap orang kita tahu kemampuan baca dan pernafasannya tidak sama. Jadi tempat nak berhenti itu yang penting berhentinya dengan betul. Kalau nak berhenti pada macam saya berhenti tadi pun tidak masalah, ya. Kalau boleh habis satu ayat itu lebih baik. Baik. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa yang baru bersama dengan kita, yang dah share pun boleh share lagi insya-Allah, dan juga berikan juga heart dan juga thumbs up. Diharapnya sekarang ini heart dan thumbs up sedang mengalir, sedang mengalir seperti mananya mengalir air terjun yang berada di belakang saya insya-Allah. Baik. Kita dengarkan sekali lagi ayat ini. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Baik, kita lihat ayat dan seterusnya. Wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalila. Baik, kalau saya pilih untuk waqaf di qalila, saya akan ambil balik ibtidak pada thumma tawallai. Mungkin perkongsian ini juga sikit sebanyak membantu sahabat-sahabat yang mana yang tak faham bahasa Arab, kurang-kurangnya dia tahulah di mana waqaf, di mana nak ibtidak. Kemudian ambil pada dengungkan 2 harakat wajibul qunnah, matawallaitum, bunyi saja tum izhar syafawi, terus masuk illa qalilam, di situ idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat, ikhfa 2 harakat, kum izhar syafawi, bunyi saja kum terus masuk wa ikhfa 2 harakat, tum, di situ dengungkan, hukumnya idgham mislain saghir, dengungkan 2 harakat, mu'ridun, ri menjadi nipis di situ, ridun, dha di tepi, makhrajnya di tepi lidah, kanan ataupun kiri, ridun gitu ya, dengan diberhentikan 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, cuba dengar sama-sama. Wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalila, thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Alhamdulillah. Boleh sahabat-sahabat ya. Saya tahu memang kadang banyak perkara-perkara nak kena ingat satu masa, insya-Allah, tapi jangan bimbang, insya-Allah. Kita akan bantu dari masa ke semasa. Jadi kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 77 sehingga ayat ke-83. Yang mana yang duduk itu cuba perbetulkan kedudukan, kita akan baca bersama-sama insya-Allah selepas ini. Yang mana nak buka Al-Quran silakan, kalau tidak boleh lihat di skrin masing-masing. Kalau boleh sebelum kita baca, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran dan berikan saya heart dan juga thumbs up jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, insya-Allah. Baik. Sebelum itu, bagi sahabat-sahabat sekali lagi yang berhajat untuk kami bantu untuk belajar balik Al-Quran daripada asas, insya-Allah boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Insya-Allah kita akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut, dan kita akan bimbing anda dan keluarga anda insya-Allah untuk belajar mengaji Al-Quran dengan baik. Ala kulli hal, diharapnya sahabat-sahabat dah bersedia sekarang ini. Kita tarik nafas, lepaskan dahulu insya-Allah, dan kita akan mulakan di atas kiraan 1, 2, 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah, diharapnya sahabat-sahabat dapat melakukan sikit sebanyak pengulangan. Diharap perkongsian kali ini memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi selepas ini insya-Allah ada satu video ringkas yang berdurasi 2 minit insya-Allah bagi yang berhajat untuk belajar balik daripada asas, untuk kami bimbing dan kami berikan 2 buah buku dan dikirimkan ke rumah anda insya-Allah. Boleh tonton video berdurasi 2 minit selepas ini untuk mengetahui kaedah yang kami gunakan
dan juga jangan lupa boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran untuk admin kami membantu sahabat-sahabat mendaftar sebagai ahli cepat Quran. Jadi sebelum saya berakhir, sekali lagi saya berikan saya mengharapkan sokongan dan dukungan daripada sahabat-sahabat untuk subscribe YouTube channel kita Fatihah TV untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran insya-Allah dan dapatkan banyak lagi video-video pengajian. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang silap, yang lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.